Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi karahiyati an yattakhiza 'ala al-qabr masjidan. Bab menegah karahah an yattakhiza 'ala al-qabr masjidah. Bab 18 yang telah datangnya pada menyatakan hadis tegah mengambil atas kubur akan masjid. Apa maksud di sini? Yang ditegah jadikan kubur sebagai masjid atau perbahasan dia. Ketahuilah kiranya saudaraku telah datang hadis menegahkan baginya masjid di atas kubur. Menegakkan makna bikin. Puah. Dia cakap Cina pula. Dia bikin ni. Mana membina lah. Mana membuat masjid di atas kubur. Maka padanya ada kaul ulama. Seperti lagi akan datang kenyataan. Kemudian daripada diterangkan hadis itu, sumber dia kemudian bahasan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, iaitu katanya an Ibnu Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhizina 'alaiha masajidil wal suraj. Hadis hasan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, lagi saudara sepupunya, ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya telah melaknat Rasulullah SAW akan segala yang ziarah kubur. Tengok tu, zairat al-kubur muttakhizina, dan menjadikan manzar kubur, dan akan segala orang yang mengambil atasnya akan jadi masjid. Kubur tu dibuat masjid. Maksud dia tengok, dan mengambil atasnya memasang pelita. Kata Abu Isa, daripada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Aisyah, dan kata Abu Isa lagi jumlah hadis ini adalah hadis hasan sahih hujah. Masalah 19. Masalah masjid didirikan atas kubur, apa hukum? Ya saudara, telah banyak berlaku seperti dalam negeri Mesir. Sekarang masjid itu bersamaan dengan kubur wali. Masjid ada kubur wali itu, dan ulama yang saleh. Hukum. Maka hukumnya itu ada bertafsil, mana ada perbahasan. Iaitu adalah zaman dahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Yahudi memperbuat gerejanya pada kubur anbiya. Dibuat gereja dekat makam nabi-nabi. Kubur itu dalam gereja, kemudian hala kiblat lah tu. Maka jadilah mereka itu sembahyang berkiblatkan kubur hingga bertapis-tapisan. Jadilah kubur itu disembah sebagai tok pekong. Tok pekong ini macam-macam. Jadi maknanya dulu macam tu. Jadi oleh kerana itu akhirnya orang belakang disembah lain, kubur disembah pula. Macam dulu orang buat tugu kan, gambar, peringatan kepada orang-orang saleh dulu. Dalam orang belakang gambar je disembah. Dia jadi syirik dengan Allah Ta'ala. Sini pula Saudi pula dah buat pula gambar-gambar, kacau macam-macam. Dah buat gambar dah macam berhala lah. Pemimpin-pemimpin ke dia buat gambar patung-patung macam akhir zaman. Maka semacam inilah yang diharamkan oleh syarak, dan demikianlah tegahnya yang dikehendaki dalam hadis pada masalah 18, yakni dibangunkan masjid dan kubur itu hala kiblat, kemudian semayang berhadap kepada kubur. Tuan tahu ni. Baik, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata ulama hanya telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengambil kubur
mengambil kuburan dan mengambil kuburnya dan kubur orang lain akan masjid, mana tempat sujud, dia sujud, kerana takutkan daripada melampau pada membesarkannya dan kena fitnah dengan sebabnya. Terkadang membawa demikian itu kepada kufur, sebagaimana telah berlaku daripada beberapa umat yang telah lalu, sehingga mereka menyembah kubur itu. Jadi syirik. Yang ke-20, masalah masjid didirikan serta kubur sebelah belakang. Abu Hukum jawab, bermula mendirikan masjid yang tinggal kubur dalamnya, tetapi terletak ia di sebelah belakang, atau terletak ia di hadapan tetapi ada dinding, macam penghulu kan, depan sebelah dalam kan ada makam Mak Habib, tapi ada dinding, dia bukan duduk dalam kubur luar tu. Mana ada dinding yang mengeluarkan dia daripada bahagian masjid, atau dibangunkan dia di sisi kubur, belah kanan ke belah kiri ke, iaitu tiada mengapa, itu tak ada hal. Maka kerana itulah berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dan tatkala berhajat sahabat Nabi radhiyallahu anhu ridwanullah alaihim dan segala tabi'in kepada menambahkan besar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu sudah banyak orang-orang Muslim di Madinah dan telah menjalur lebih besar masjid itu sampai memasukkan rumah-rumah ibu segala mukmin, mana isteri-isteri Nabi SAW bagaimana sekarang. Dah masuk dalam kawasan masjid. Orang dah ramai padanya, dan setengah daripadanya ialah bilik Siti Aisyah radhiyallahu anha, tempat bertanam Rasulullah SAW dan dua sahabatnya dalam tu, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, menduduk dalam kawasan sebagaimana yang ada sekarang. Dibangun oleh mereka itu atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya itu. Ia makna dinding. Jadi buatlah pasang dinding, tak ada masalah lah kan. Wahabi ni nak gali ni. Siapa tu? Dia punya cekung dia tu. Siapa kena nama tu? Yang banyak komen hadis. Dia orang kaji hadis tu pun dia tak ambil. Macam-macam tadi. Dan sahabat-sahabatnya itu ada dinding yang tinggi, yang bulat mengelilingi, tak ada masalah lah. Seperti mana tiada nampak akan kubur Rasulullah SAW itu dalam masjid. Maka semayang kepadanya orang awam dan membawa kepada ditakuti. Kemudian daripada itu pula diperbuat mereka itu dua dinding dari sebelah, maknanya sebelah bucu, dua bucu lah kubur itu, daripada sebelah utaranya, dan dipanjangkan keduanya hingga bertemu hujung sebagaimana hari inilah, hingga tiada boleh seorang berhadap kepada kubur itu. Sudah masalah 21. Masjid didirikan di atas kubur kafir hukum. Kata Qastalani, harus mengambuskan kubur kafir yang musyrik yang tiada zimmah bagi mereka itu, bukan kafir zimmilah, kafir harbi ke, dan diambil jadikan masjid akan tempat kubur dia. Terbuat dalam kubur tu buat masjid ni. Kerana apa? Ternapi dua ilat. Sebab tak ada dua sebab yang melarang. Iaitu pertama, menghinakan manakala dikambus, atau kerana lampau membesarkan manakala tidak dikambus, kerana tiada berdosa menghina kubur musyrik yang bukan zimmi dengan kambus dan memperbuat masjid pada tempatnya tadi, dan bukannya pula membesarkan baginya, hanya ialah daripada pihak menukarkan tiada baik kepada baik. Itulah kita buat tempat sujud mentempat masjid. Sudah masalah 22. Sembahyang di atas kubur berlapik apa hukum lah? Dia sembahyang atas kubur tapi dia lapik.
Jawab, bermula semayang di atas kubur berlapik itu makruhun. Ya, makruh juga di sisi mazhab Syafi'i. Kerana ada datang hadis yang menunjukkan demikian itu. Iaitu melihat Sayyidina Umar Al-Khattab akan Sayyidina Anas bin Malik sembahyang di sisi kubur. Maka kata Sayyidina Umar baginya, kubur dia itu, yakni jauhkan dirimu dari atas, ya Anas tu kubur tu. Pada bahasa kita dah, hei kubur tu. Maknanya jauhkan daripada atas semayang atas kubur. Tetapi semayang juga Sayyidina Anas. Ini sahabat sama sahabat ni. Anas bin Malik lagi dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Umar orang kanan, sama-sama dekat. Sayyidina Anas tu juga di sisi kubur. Dan Sayyidina Umar tiada menyuruh akan Anas mengulangi semayang. Lepas tu Sayyidina Umar senyap je lah. Maka menunjukkan atas harus serta makruh. Kerana semayang ia atas najis, dan jikalau antara keduanya itu lapik sekalipun. Inilah mazhab Syafi'i. Pada semayang tempat najis. Kalau dia tak lapik dan dia yakin tanah kubur yang sudah dibalik ada najis, itu tak sah. Ya. Jadi maknanya bila berlapik tak apa. Semayang atas najis tu betul tik lembu. Ya, kita letakkan apa tikar atas tu dan tak kena kaki kita, najis, sah semayang, tapi makruh. Ataupun tiada makruh kerana sembahyang ia setelapik atasnya, ya, najis semata-mata, sebagaimana mengatakan dia oleh Qadi Husain. Dan telah berkata Ibn Rif'ah yang menunjukkan atasnya oleh kalam Al-Qadi bahawasanya makruh itu kerana menghormatkan mayat. Itu yang elat jadi. Adapun jikalau berdiri antara segala kubur dengan sekira-kira tiada di bawahnya mayat, kita tak pijak dia, dan tiada najis, maka tiada makruh. Intaha qastandani. Itu banyak dibuat oleh tuan guru kan. Bila kawan-kawan tuan guru meninggal kan 2-3 hari tu, ada lagi sahabat-sahabat dia datang ziarah sembahyang kat atas kubur. Sembahyang tepi je lah, tak pijak atas kubur. Itu tak apa tu. Bila mereka sembahyang, biasanya mereka buka selipar atau kasut, kemudian dipijak atas tu. Kalau kita pakai memang kasut, takut kasut kita ada najis, menanggung najis, tak sah sembahyang. Jadi buka pijak atas dia. Itu tak apa. Guna masalah 23 sembahyang menghadap kubur Nabi SAW, apa hukum? Kata Qastalani, bersyarah bagi Bukhari ke dalam kitab At-Tahqiq, dia kata, dan diharamkan seorang sembahyang ia hal keadaannya menghadap pada kubur Nabi SAW, dan dikiaskan dengan barang yang disebutkan pada kuburnya SAW akan sekalian kubur Nabi-Nabi SAW, dan tiada memikir Imam Malik dengan sembahyang pada tempat kubur itu akan salahnya. Imam Malik pula tak kata salah, mana benda ni ada ijtihad. Dan telah berjalan Abu Hanifah pada makruh semata-mata, maknanya pada dia ada ikhtilaf ulama lah. Dalam masalah ziarah kubur bagaimana hukum? Jawab, telah berkata ulama adalah pada zaman jahiliah orang-orang ziarah kubur, tetapi ziarah mereka cukup dengan ratap tangis. Ini jadi haram tak lagi. Ibu kat kubur dia melalak, dia honggar batu kubur macam. Ya, kenapa engkau mati dulu macam-macam ni. Itu sangat dilarang. Dan setengah sangat-sangat menjerit-jerit. Kata kubur pula dijerit, melaung-laung. Itu semua yang ditegah. Dan menampak-nampak pipi, jadi benda ni koyakkan baju dia, dan menyakiti akan badan, jadi macam syiah pula, tepuk badan dengan besi macam-macam. Ya, kononnya menyesal atas Sayyidina Husain dibunuh matilah. Itu semua kejikarut. Maka ditegahkan oleh Rasulullah SAW pergi ziarah kubur seperti tersebut dalam hadis tu. Di mana tegas itu dalam masalah begini, maka ditegah oleh Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Ibn Abbas pada masalah 18. Kemudian dinasahkan, hukum tu dinasahkan oleh sabda Rasulullah SAW pula, kuntu nahaitukum. Ini lagi jelas. Kuntu adalah aku dulu, nahaitukum an ziarah kubur, sekarang fazuruha, ziarahlah. Nabi kata, aku telah menegak akan sekalian kamu berziarah kubur mana dulu, maka ziarah oleh kamu sekalian kamu akan sekarang ziarahlah. Sebab apa yang lain dia tak ada.
Dulu elat dia apa, sebab dia ialah menjadikan perkara-perkara tersebut, dia menangis, dia melaung, melalak atau kubur tu dilarang. Sekarang dah tak ada, dah faham, pergilah ziarah. Bahkan ziarah kubur tu disunatkan mana, zurul kubur fa innahu tuzakirukum al-akhirah. Ziarah ke makam kubur sebab ziarah tu mengingat kamu akan akhirat, akan kematian, bawa kamu bawa semangat untuk melakukan amal saleh sebagai bekal. Dan kata setengah ulama, makna tegas ziarah pada hadis masalah 18 itu, yakni ghalib, ya, lebih perempuan dari laki-laki. Sebab perempuan lebih banyak benda berlaku di hati, sifat sedih, dia melaung macam-macam. Ada pun jikalau ziarah itu kerana iktibarkan diri, kita ziarah mengambil peringatan, ya, itu disuruh mana, menurut sepertinya masuk kubur, maka itu harus dua. Dan kata Imam Syafi'i dan dan tiada mengapa ziarah kubur. Jadi perbahasan tadi mengikut sebab keadaan ni tadi. Kalau sebab jadi gini, jadi gini. Dan satu lagi masalah, kubur berpasang dian. Tahu dian, api pelita. Jangan baca din agama. Dian. Di dulu ada Kelantan kan majalah apa? Dian kan? Dian. Bukan buah dian. Apa dia mengatakan dian. Jadi pasang pelita je lah. Abu Hukum. Jawab, bermula menaruh pelita dan dian dinyalakan di kubur itu apa hukum? Haram jikalau bukan kerana menyuruhkan orang. Jadi kalau kita patang tu orang ambil manfaat terang, itu tak apa. Sebab al-umur bimaqasidha, segala urusan bergantung dengan kasad. Di kasad tujuan apa kubur pasang? Seperti dinyalakan dengan sentiasanya, tiada berpadam-padam, maka itu haram. Buat membazir, buat berjadah mungkin. Bukan terang api, terangkan dengan apa? Hantarkan, hadiahkan pahala ibadat lagi baik, kan, menerangkan dalam kubur. Atas ni tak ada masalah. Tapi kalau orang nak jalan takut tersepak apa, tujuan tu nak elakkan mudarat, tu tak apa. Tapi kalau sekadar pasang, tak ada apa-apa, tu haram kerana merugi-rugikan harta mungkin, dan mempemuliakan kubur lebih daripada memuliakan Allah Ta'ala. Itu tak pasal. Itu benda yang ditegak oleh syarak. Kemudian ma'bu ja'a fil naum fil masjid wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allah.